Sentiasa positif. Sentiasa positif. Itu antara macam mana nak katakan apa yang boleh kita kongsikan untuk hari ini dari Selamat Pagi Malaysia. Baik, ada juga lagi satu perkara yang kita ingin kongsikan ataupun segmen yang seterusnya kita ingin membincangkan dengan lebih lanjut mengenai macam mana kita boleh membasmikan atau menolong mereka yang dalam kemiskinan. Dalam kesusahan. Dalam kesusahan. Bercakap mengenai perkara itu, penglibatan NGO merupakan satu pelibatan yang penting. Kalau kita cerita tentang NGO, ada sebuah NGO yang selama ini berusaha untuk bersama-sama membantu mereka dalam kesusahan, kemiskinan, iaitu Yayasan Basmi Kemiskinan yang ditubuhkan pada tahun 1990. Tahun ini perayaan ataupun sambutan Jubli Peraknya yang ke-25. Jadi kita bersama tetamu istimewa yang boleh bercakap berkenaan Yayasan Basmi Kemiskinan ini. Selamat datang diucapkan kepada Datuk Haji Zainal Abidin Sakom, Pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan YBK. Assalamualaikum Datuk. Selamat pagi Datuk. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Mungkin kita boleh mulakan perbincangan kita dengan lebih lanjut untuk memberitahu orang ramai ataupun mereka yang bersama kita pagi ini mengenai YBK ataupun fungsi YBK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Kepada yang pelajar-pelajar yang baru saja mendapat keputusan STAM tadi, kita ucap tahniah. 14 yang telah dilakukan selama ini, hari ini akhirnya berjaya. Yang mumtaz, yang jayid jidan, yang jayid, yang makbul. Ada 4. Tahniah semua sekali. Yayasan Basmi Kemiskinan ini adalah sebuah NGO, sebuah badan bukan kerajaan yang kita ditubuhkan pada 26 hari bulan Mac tahun 1990. Jadi hari 26 bulan Mac ini besok cukup 25 tahun. Cukup 25 ada tahun. juga sambutannya pada 25. Jadi sebagai sebuah yayasan yang latar belakang bagi penubuhannya dulu ialah program yang dibuat oleh kerajaan masa itu, Negeri Selangor, dalam program Turun Padang dipanggil. Dia ada program Turun Padang, pemimpin-pemimpin ni Turun Padang. Maka dalam masa program Turun Padang tu kita melihat banyak fenomena kemiskinan ni. Dan dari latar belakang yang kita dapat khabar, mereka sudah pun mendaftarkan nama mereka sebagai orang miskin, nak dapat rumah dan sebagainya. Ada yang sampai 5-6 tahun dah. Kemudian mereka juga mengadu kepada kita, mengatakan bahawa orang yang rasa dia sepatutnya kemudian dari dia dapat, orang tu dah dapat, dia belum dapat. Jadi fenomena-fenomena macam ini kita panggil birokrasi punya masalah. Masa itu birokrasi. Bagi maksud menyelesaikan masalah birokrasi ini supaya kita dapat pantas melaksanakan kerja, dia bukan retorik semata-mata, maka satu yayasan ditubuhkan. Yayasan ini yayasan persendirian, dan penubuhan itu telah membuat suatu pendekatan yang cukup luar biasa lah pada waktu itu. Hari ini kita jumpa rumah ni, lusa kita mesyuarat dengan JKK supaya JKK tahu perkembangan ni. Kemudian tulat kita dah mula membangun rumah, dalam seminggu dah siap dah. Dan kita dah serah kunci kepada ni. Itu asal mula program-program Yayasan Basmi Kemiskinan ni. Jadi ianya nak mengatasi masalah birokrasi yang sebenarnya sudah mula agaknya menyusahkan orang-orang miskin. Itu asas di permulaan. Jadi apabila disoalkan tadi apa peranan yayasan ni, peranan yayasan ni di peringkat awal dulu ianya hanya bertugas untuk melaksanakan pembinaan rumah aja mula-mula dulu. Jumpa di tanah itu juga sendiri kita buatkan rumah dia. Dalam masa 2-3 tahun aja kita dah dapat membuat 500 buah rumah. 500 buah rumah. Dibagi secara percuma kepada orang tu. Dan 500 buah rumah ni kita banner di atas tanah di mana rumah tersebut yang kita nampak daif. Dengan syarat tanah tu tanah mereka sendiri, atau penumpang kita dapatkan kebenaran dari orang tu. Kita ada perjanjian dengan dia. Itu permulaan. Yang itu kita panggil projek kita tu projek Lindungan Kasih. Jumpa di situ kita banner semula. Baik. Datuk, kalau kita nak terus ke masa sekarang pula. Sekarang ni kita akan menyambut ataupun YBK akan menyambut 25 tahun Jubli Perak. Ada majlis gala juga. Jadi boleh terangkan dengan lebih lanjut mengenai perayaan ni pula.
Ataupun sambutan ni? Sambutan 25 tahun ni ialah pertama sekali kita nak mengajak generasi muda melihat adanya satu badan NGO yang sukarela membantu kerajaan untuk merealisasikan cita-cita pembasmian kemiskinan. Itu satu. Jadi tentu banyak orang yang terlibat dalam menjayakan program-program yang yayasan ni buat selama 25 tahun ni, tentu banyak. Jadi makan malam ini, kita sebut makan malam ni, sambutan 25 tahun YBK Peduli ni yang kita akan sambut ni, banyaklah program-program. Satu daripadanya lah makan malam yang ditanya tadi. Makan malam ni ialah bertujuan nak mengumpulkan semua mereka yang pernah menjadi sukarelawan, menolong, menjemput, terlibat selama 25 tahun ni. Mungkin kalau 25 tahun, mestilah kalau umurnya 40 plus 25, berapa dah? Dan 65 umur orang tu kan. Begitulah, tentunya dah merata mereka ni berada. Dan kita nak mengucap jutaan terima kasih kepada RTM ni kerana mereka-mereka ini setengah daripadanya dah pun kita terlepas pandang entah di mana mereka ni berada. Jadi kita berharap siaran ini boleh menolong kita untuk mereka yang pernah memberi fikiran, memberikan bantuan, sukarelawan ni dapat menghubungi kita balik semula. Datuk, kalau kita lihat dengan tragedi ataupun kejadian banjir yang berlaku di negara kita ni, adakah YBK juga turut terlibat ataupun secara langsung atau tidak langsung dalam pembangunan semula mereka yang terjejas? Tak mampu untuk nak kalau istilah membangun semula tadi, tetapi kita sudah pun 6 kali turun untuk memberikan bantuan. Pada waktu banjir tengah kuat tu 4 kali kita turun untuk menengok apa yang patut dibantu, kita bantu. Dan terakhir sekali kita memberikan beg sekolah kepada 8 buah sekolah di Kuala Kerai. Baru-baru ni dah selesai, dan besok 29 kita akan pergi ke Sekolah Kebangsaan Sayung mengantar juga beg sekolah. Jadi gerak kerja ini ialah kita melihat mangsa banjir ni, mereka ni adalah orang yang dulunya mereka ni setengah tak termasuk dalam kemiskinan, tetapi ini ialah miskin tiba-tiba. Dia sebut ni. Dia boleh miskin semula. Kalau kita lihat rumahnya kosong. Atau rumah pun dah tak ada. Jadi orang ini sudah termasuk dalam kumpulan itu. Kalau jumlahnya sampai 400,000 orang, cuba bayang. Jadi kita menyertai juga gerakan untuk membantu ni. Dan satu peristiwa yang menarik sekali dalam masa yang baru ni, kita ambil masa sikit. Waktu kami pergi mengantar beg ni, kita terjumpa satu orang bernama Halim, Ridwan Halim. Dia senyum kat saya, kemudian dia bersalam, dia bercerita, dia kata, saya kenal Datuk. Dia pun cerita, macam mana boleh kenal? Dulu Datuk buatkan rumah kami di Parit 9, Sabak Bernam. Dan katanya YBK, mak saya kebolehannya buat masak keripik. YBK buatkan packaging ni elok-elok, bagi kat mak saya ni buatkan rumah dan dia menjaga kat itu. Gambar Datuk ada, katanya gambar mak saya. Mak saya kata, dekat Datuk, dia tidak akan mewariskan kemiskinan kepada anak-anak dia. Jadi di eliminate-nya gambar dia tu, itulah katanya modal dia, bawa ke asrama untuk dia dapat keistimewaan di asrama dan sebagainya, dia dapat bantuan macam-macam. Dan katanya 19 orang adik-beradiknya semua universiti sekarang. Dan dia katanya, kenapa datang sini? Dia kata kali ke-6 kami mengantar periuk nasi masak tu apa? Periuk nasi tu, periuk karen tu kan, elektrik tu. Dia kata dalam lori tu ada 300 yang nak dihantar ke rumah-rumah orang yang kena banjir ni. Sebelum ini dah 5 kali yang hantar. Jadi itu maksud saya ialah kita tak sedar, kita pun tak kenal, rupanya itu mak dia yang kita sentuh kan. Tapi anak dia
dah berperangai macam YBK punya perangai tu, iaitu membantu orang. Bagus. Dan dia pun tak cakap dengan kita. Dia bercakap, saya dah ada syarikat saya sendiri sekarang dalam bidang dia engineer. Dia dah kumpulkan kawan saya, kami sewa lori dan kami hantar. Dia pula nak menolong Dia orang. dah jadi macam tu. Dia. Jadi itu menarik cerita tu lah. Jadi Cantik. Satu penghargaan juga ya kepada YBK juga ya. Ya, itulah mungkin contoh. juga secara ringkasnya Datuk boleh beritahu kepada kami apa lagi selepas ini daripada YBK. Jadi program menyambut sambutan 25 tahun ni yang kita akan buat ni pertama sekali makan malam tadi untuk mengingat menang jasa, untuk menang jasa dan menaikkan semula semangat anak-anak muda baru ni. Keduanya kita akan mengumpulkan semula alumni. Mereka yang pernah disentuh oleh YBK dah berjaya macam yang tadi tu. Kita nak kumpulkan balik mereka. Untuk mereka itu, kalau dulunya YBK dalam 5-6 orang boleh melakukan suatu gerak kerja yang sebegini, kita berharap alumni yang sekarang ni dah berjumlah dekat 10,000 kalau ikut keseluruhannya, mereka datang semula untuk menyumbang. Kita harap macam itu sebagai sukarelawan dan sebagainya. InsyaAllah Datuk dengan lebih banyak usaha lagi akan bersama membantu mereka yang kurang bernasib baik dan juga mereka yang benar-benar memerlukan. Jadi terima kasih diucapkan kepada Datuk Haji Zainal Abidin Sakong, Pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan YBK. Hari ini kita bercerita. Terima kasih Datuk. Baik. Kalau nak ceritakan dengan ringkasnya ya, hari ini memang cukup ceria sebab kita dah terima banyak nasihat dari tetamu-tetamu kita yang mendorong kita untuk sentiasa berfikiran positif, untuk sentiasa mengharapkan yang baik kepada bukan hanya untuk diri kita tapi untuk orang lain juga. Baik, sentiasa berfikiran positif. Saya akan belajar bagaimana nak jadi positif daripada Annie. Teruskan menonton Feminin selepas ini dan esok teruskan menonton kami di Selamat Pagi Malaysia. Saya